manakala pada hari Jumaat direhatkan, ditiadakan, dan pada hari Ahad, pada hari ini ada mulai daripada jam 10 pagi hingga 4 petang. Untuk membuatkan temu jadi, sila hubungi nombor talian yang bernambah 64736241. Saya ulangi lagi, 64736241. Sekiranya anda lupa ataupun tidak ingat akan nombor ini, kami masih boleh terima akan mereka yang walk in ataupun masuk saja, dan kami akan buat temu janji, insya-Allah. Jangan khawatir. Harga pembayaran zakat fitrah pada tahun ini adalah sebanyak $5.10 bagi yang normal dan $7.50 bagi yang premium. Harap maklum. Kepada para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kami memohon kerjasama untuk menjaga keselamatan para jemaah dalam masjid ketika beribadah dengan memakai pelitup muka dengan betul, menggunakan sejadah peribadi pada mereka yang nak mengerjakan solat, dan tidak bersentuhan di antara jemaah. Salam mufti digalakkan serta digalakkan untuk mengambil wuduk pada rumah. InsyaAllah selepas kuliah duha nanti, kami mohon kerjasama para jemaah untuk bereda melalui pintu mengikut zon 1, 2 dan 3 masing-masing. Para sukarelawan Masjid Mujahidin akan memastikan para jemaah keluar dewan solat nanti dengan aman, tenang dan selamat, mengikuti jarak selamat 1 meter, dan kerja para jemaah agar menyediakan IC ataupun Trace Together token untuk di-scan selamat sebelum keluar masjid. Para jemaah yang dikasihi, kami sedang mengumpul dana untuk pembaikan semula bumbung Masjid Mujahidin yang sedang mengalami kebocoran. Kami merayu kepada para jemaah yang dermawan sekalian untuk sama-sama bergabung dalam usaha ini. Sokonglah kami dan doakan kami. Masjid Mujahidin mengundang para jemaah sekalian yang ingin menaja dan menyalurkan impak ataupun derma untuk projek Ramadan tahun ini. Kami amat mengalu-alukan tajahan ini untuk menampung kos operasi keseluruhan pada bulan Ramadan tahun ini. Kami di Masjid Mujahidin mendoakan para jemaah sekeluarga berada dalam lindungan rahmat Allah SWT dan Alhamdulillah dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Borang tajaan Ramadan boleh didapati di luar kaunter Masjid Mujahidin. Semoga Allah SWT memberkati segala usaha kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah dan bagi jemaah yang membawa kenderaan, kami ingin merayu agar tidak meletakkan kenderaan anda sembarangan dan diharapkan agar para jemaah dapatlah meletakkan kenderaan anda di kapak HDB. Para jemaah juga tidak dibenarkan meletakkan kenderaan anda di sepanjang Stirling Road yang boleh menjejas lalu lintas, terutama sekali di sepanjang Seleko. Dan kami mohon terima kasih atas kerjasama anda semua. Pada akhir kuliah nanti, mohon kerjasama para jemaah agar keluar dengan tenang, aman dan selamat. Keluarkan IC ataupun Trace Together token anda untuk di-scan selamat dan jarak 1 meter antara satu sama lain. Semoga Allah SWT merahmati perjalanan anda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan itu saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى. صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على الرسول المعلى. يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين. يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين. يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين. حسبي ربي جل الله
ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا 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 الله تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله ورجعنا 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 يا الله ورجعنا 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 يا الله وندمنا 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 يا الله وندمنا 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلمناه لنا وسلمناه منا وسلمنا متقبلا وسلمه منا حتى يغرو رمضان يا أرحم الراحمين اللهم فارق القرآن ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Para jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengkurniakan kepada kita umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita keberkatan usia. Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkatan masa para jemaah sehingga dapat kita bertemu sekali lagi dengan bulan Ramadan yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih lagi berada di awal Ramadan dan ini merupakan satu peluang keemasan untuk setiap individu mukmin untuk beliau ini benar-benar menanam niat ataupun benar-benar menanam tekad di dalam jiwa supaya Ramadan kali ini kalau boleh dijadikan Ramadan yang paling baik insya-Allah. Ramadan yang mana kita ingin setiap hari Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Ramadan yang mana kita ingin setiap hari puasa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh para jemaah, Ramadan kali ini kita cubalah para jemaah. Kita cuba untuk menyempurnakan amalan-amalan. Menyempurnakan amalan-amalan, sama ada tarawih kita, sama ada bacaan Al-Quran kita, sama ada setiap hari dalam bulan Ramadan kita ini bersedekah kan. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat itu bukan banyak ataupun sedikit, tapi yang Allah lihat itu adalah keikhlasan ataupun tidak ikhlas seseorang itu. Jadi kita cuba usaha para jemaah untuk melaksanakan segala amalan-amalan soleh ini. Dan alhamdulillah sekarang ini dengan situasi COVID yang kita masih lagi melaluinya, semalam saja ada 4 kes dalam komuniti. Maknanya masih lagi berlaku juga jangkitan dalam komuniti. Jadi kita ini walaupun sedemikian banyak kemanfaatan yang kita dapat dengan kelas-kelas online yang dulunya mungkin tidak semeriah ini kan. Sekarang ini dah banyak kelas-kelas online. Kemudian wadah untuk kita buat kebaikan secara online pun dah ada, nak keluarkan sedekah pun senang, kita tahu ke mana. Jadi boleh, tidak menjadi alasan untuk kita datang ke masjid untuk bersedekah. Bahkan kita boleh buat secara online, secara internet banking dan sebagainya. Jadi insya-Allah lah kita cuba untuk para jemaah kita jadikan setiap hari dalam bulan Ramadan ini hari-hari yang istimewa. Jangan kita hanya menanti 10 hari yang terakhir. Jangan kita menanti 10 hari yang terakhir. Kerana sebagaimana ulama katakan, ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apabila kurniakan sesuatu, ia adalah hasil daripada pengorbanan dilaksanakan oleh setiap individu mukmin daripada awal. Maknanya apabila orang itu bersusah payah, apabila orang itu berusaha, maka penghujungnya adalah hasil yang baik yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Sebab itu Ibn Athaillah As-Sakandari, seorang ulama sufi, beliau kata apa? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Barang siapa yang awalnya terang, maka penghujung hayatnya juga terang. Apa maksud terang di sini para jemaah? Ini kalimat yang kena difahami. Maksudnya adalah barang siapa yang awal kehidupannya dipenuhi dengan amalan-amalan saleh. Awalnya baik, maka penghujungnya baik. Itu maksud Ibn Athaillah Sakandari. Tak bolehlah kita nak harapkan penghujung yang baik sekiranya awal kita, kehidupan kita tidak baik. Begitulah Lailatul Qadar para jemaah. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan Lailatul Qadar pada setiap individu mukmin sekiranya daripada awal Ramadan ini dia melayakkan dirinya untuk mendapat Lailatul Qadar. Dia jaga amalannya, jaga puasanya, jaga lisan, jaga mata. InsyaAllah kita doa kepada Allah dan kita tanam tekad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik serta inayah insya-Allah untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tuntut. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang ada buku ini, yang ada buku Kelahiran Teragung,
Jadi pada kelas hari ini ada beberapa muka surat yang akan saya lalui, di antaranya muka surat 120, kemudian setelah itu 124 tentang gangguan Quraisy terhadap beliau, kemudian insya-Allah tentang perbicaraan yang berlaku antara Nabi SAW dengan pakciknya, yakni dengan Abu Talib. Kita lihat kepada muka surat 128, 120 hingga ke 128 insya-Allah pada minggu ini. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada minggu yang lalu kita telah membahaskan sedikit tentang cabaran yang Nabi SAW berhadapan dengannya. Kita masih lagi berbicara tentang awal permulaan Islam. Dan bagaimana sekarang ini kita berada pada fasa kedua. Fasa pertama merupakan fasa dakwah sirri, dakwah secara bersembunyi. Yakni bersembunyi di sini adalah Nabi SAW tidak mengajak secara terang-terangan. Nabi target siapa yang Nabi nak ajak ke dalam ajaran Islam. Bersembunyi-sembunyi dalam erti kata, walaupun bersembunyi, kaum Quraisy semua tahu apa yang Nabi SAW bawa. Kan kita dah tahu daripada awal sirah, bagaimana Sayyidina Rasul ini tidak menyembunyikan apa-apa sekalipun. Nabi akan mengiklankan, Nabi telah mengiklankan Islam dekat Bukit Safa. Jadi semua orang tahu apa yang Nabi bawa, tapi maksud fasa bersembunyi di sini adalah dia targeted secara Nabi SAW ini memilih siapa yang ingin Sayyidina Rasul bawa. Sekarang ini kita berada pada fasa kedua, apabila turun firman Allah SWT yang memerintahkan Sayyidina Rasul untuk mula menyampaikan kepada orang ramai, fasda' bima tu'mar. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, sampaikan apa yang aku telah perintahkan kepada kamu ini, sampaikan. Wa'rid 'anil musyrikin, dan jauhlah dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Ini merupakan satu sindiran ataupun suatu Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran kepada Sayyidina Rasul. Apabila kamu dah mula sampaikan secara terang-terangan, nanti ada permusuhan daripada kaum musyrik. Kalau ada permusuhan, jangan kamu indahkan. Kamu hanya berpaling daripada mereka. Jadi kita dah lihat para jemaah rahimakumullah, bagaimana Abu Lahab, walaupun Abu Lahab ini sayangkan Nabi SAW, Abu Lahab ini beliau merupakan di antara pakcik Nabi, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Tapi apabila beliau ini mendengar tentang dakwah Nabi SAW dan beliau ini memahami apa yang Sayyidina Rasul bawa, dia tak boleh menerima. Bukan kerana dia tidak percaya kepada Nabi, tapi kerana apa para jemaah? Kerana kemaslahatan peribadi. Jadi perkara ini alhamdulillah telah kita bahaskan pada minggu lalu. Quraisy ini para jemaah sekarang ini mereka memusuhi Nabi secara bertahap. Pada minggu lalu kita dah membahaskan tentang bagaimana mereka ini berusaha untuk mengesyaki kesahihan Al-Quran. Mereka katakan ini Al-Quran ni betul ke kisah dia? Dia yang buat sendiri ini sebenarnya. Dalam sebuah riwayat dalam ayat suci Al-Quran, firman Allah, wa'anahu alaihi qaumun akharun. Quraisy cakap, ini Quran ini yang tolong dia adalah orang foreign. Dia macam seolah-olah macam spy. Orang lain yang mengajarkan kepada beliau tentang Al-Quran, tentang bahasa-bahasa, tentang cerita-cerita dalam Al-Quran. Orang kaum yang lain yang mengajarkan kepada Muhammad SAW. Jadi mereka tahap yang pertama, mereka mengesyaki dakwah Nabi SAW. Ini betul ke tak betul Al-Quran ni? Ini Muhammad ini apa beliau? Beliau ini ada yang katakan dia gila. Abu Jahal, itu Abu Lahab pun sama juga. Itu kerja dia para jemaah. Dia ikut Nabi SAW. Kemana saja Nabi pergi, di waktu pagi, di waktu petang, Nabi tengah sampaikan kepada orang ramai. Abu Jahal katakan, subhanallah, jangan kamu dengar ini Muhammad. Ini Muhammad ni anak saudaraku. Ana ammuhu, aku pakciknya. Wa ana adra bihi, aku lebih mengenalinya. Beliau ini gila. Ada yang kata gila, ada yang kata penyair. Maka orang ramai mula berpaling daripada Nabi SAW. Kita bayangkan para jemaah rahimakumullah, kesukaran yang dilalui oleh Sayyidina Rasul ketika itu. Satu dua orang kalau mencela kita, kalau menghina kita, pandang rendah terhadap kita pun kita dah rasa terkesan. Kan, betul tak betul? Kita rasa terkesan, tak suka. Lagi-lagi sekarang ni, na'udzubillah, kita tengok kadang-kadang ada perangai kan orang kat social media, cyberbullying. Satu orang kalau buat apa-apa ataupun cakap sesuatu dekat social media, semua orang nanti bully, merendahkan dia. Kita ingat macam fun lah budak-budak ni, kadang-kadang dia ingat macam, oh ini bagus. Kadang-kadang bukan budak sangat pun, bapak-bapak budak pun sama juga join sekaki. Dia ingat macam kiri, merendahkan orang tersebut. Ini masalahnya.
Bukan satu dua orang saja mencela menghina Nabi SAW. Bayangkan ni satu kota. Di mana saja Nabi pergi ada saja yang kata huwa majnun, ni gila ni. Ni syair. Ataupun macam mana kisah yang telah kita pelajari pada minggu lalu tentang Al-Walid ibn Mughirah, ayah kepada Khalid ibn Al-Walid. Beliau ini telah buat kesepakatan bahawa Muhammad ini adalah sihir, tukang sihir. Kerana ajaran Islam, dakwah beliau ini memisahkan antara suami dengan isteri. Memisahkan antara anak dengan kedua orang tuanya. Maka ini adalah sihir, amalan sihir ni. Jadi semua orang Quraisy katakan kalau siapa saja bertanya, jawab, ni Muhammad ini adalah sihir. Dan mereka berusaha untuk menghadang sesiapa saja yang nak mendengarkan Al-Quran. Jangan kamu dengar Al-Quran. Ada yang menyumbat telinganya dengan cotton, dengan kain-kain para jemaah, kain perca. Kalau melalui rumah Nabi SAW, kan mereka tahu Nabi ini akan solat malam, Nabi solat dekat tepi Kaabah kadang-kala, mereka akan tutup dia telinga kerana tak nak dengar bacaan ayat suci Al-Quran. Kenapa para jemaah? Kerana takut tersentuh ataupun terkesan dengan gaya bahasa Al-Quran yang begitu tinggi. Tapi Sayyidina Rasul tetap juga meneruskan dakwahnya. Mereka nak tuduh Nabi apa sekalipun, Nabi tak indah para jemaah. Nabi teruskan dengan dakwah Sayyidina Rasul SAW. Walaupun nampak macam sekarang ini merupakan suatu, boleh kita katakan suatu batu halangan, satu penghalang kat depan ni kan. Nabi SAW mengajak mereka kepada Allah dan Nabi menerima wahyu daripada Allah SWT. Bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi berada di atas kebenaran. Tapi orang tak nak terima Nabi. Ini para jemaah, dakwah kita nak ajak kepada kebaikan. Kadang-kala alhamdulillah, senang sangat orang ni terima. Senang sangat anak ni, ustaz saya ni dah ajak kepada beliau, beliau terima, beliau dengar cakap mak bapaknya. Tapi kadang-kala tidak begitu smooth. Kadang-kala ada masalah dan kadang-kala ada orang tak nak terima. Kadang-kala kita dapat lagi dengan balasan ataupun permusuhan. Kita nak ajak kepada kebaikan, orang tak terima para jemaah. Apa yang Nabi SAW laksanakan? Nabi rasa terkilan ke? Rasa kecil hati ke? Nabi SAW merajuk ke? Dahlah, tak nak buat lagi lah. Sekali, dua kali. Bahkan kita lihat dekat sirah Nabi, daripada umur Nabi 40 tahun hingga ke 60 lebih tahun, sehingga Nabi wafat. Berapa banyak kali Nabi punya dakwah para jemaah? Kalau ikut standard kita ni tak berkesan ni. Nabi cuba sekali, dua kali, tiga kali, bahkan sampai belasan kali pun kadang-kala. Mungkin kali yang ke-11, kali yang ke-14 baru orang tu menerima Nabi SAW. Itu maksud dakwah para jemaah. Berdakwah kita ajak orang kepada kebaikan adalah apa? Kita serahkan segala urusannya kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ni kalau jadi baik para jemaah bukan kerana kita ini petah berbicara. Bukan kerana kita ini pandai counseling, pandai psycho dia, tak para jemaah. Tapi kerana Allah yang kurniakan hidayah kepada dia. Subhanallah. Kadang-kadang Allah kurniakan hidayah kepada dia bukan melalui kita. Kita yang kasih nasihat, tapi dia ni duduk fikir kat rumah lepas berapa tahun baru dia terfikir semula. Baru selepas berapa tahun baru dia nak kembali kepada Allah SWT. Itu maksud berdakwah. Nabi SAW tak pernah putus asa. Dan sama juga dengan kita. Kita tak boleh nak berputus asa. Kita nak mengajak orang kepada kebaikan, orang ni tak terima, kita cuba cara, cuba strategi, cuba taktik. Mungkin nasihat terus terang dia tak boleh terima, maka kita buat dengan cara yang lain para jemaah rahimakumullah. Kadang-kala ada sebahagian orang, bila dia menyaksikan kita daripada jauh, kita buat kebaikan, maka dekat situ merupakan contoh teladan untuk dia kan. Dia cakap, Masya Allah, ni tengok ni makcik ni. Dia buat kebaikan, dia kasih sedekah. Dia pun rasa tersentuh dalam hatinya. Jadi berdakwah ni ada pelbagai cara. Jadi kebijaksanaan dalam merancang itu adalah penting. Nabi SAW tak pernah semua sekaligus para jemaah. Tak pernah semua macam one photocopy. Semua sama. Semua standard. SOP semua standard punya reply. Tak pernah. Tak pernah. Kadang-kala Nabi cakap, Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Kadang-kadang Nabi kasih peringatan yang tegas. Ini aku kasih anzartukum bi'adzabin, aku kasih peringatan kepada kamu akan azab Allah SWT. Dan kadang-kadang pula Nabi SAW kasih janji manis. Nabi kata, wahai Quraisy, terimalah ajaran ini. Kerana kalau orang Arab semua terima, kalau kamu juga terima, maka ini adalah kejayaan kamu.
Wahai Quraisy, terimalah ajaran ini, tudinu bihal Arab. Nanti orang Arab semua akan menuruti ajaran ini. Kerana Nabi tahu orang yang berada di hadapan Nabi ini mungkin sukakan perniagaan, sukakan pangkat. Jadi berbeza cara penyampaian Sayyidina Rasul. Sayyidina Ali berkata, wa khatibin nas ala qadri uqulihim. Berbicara dengan orang ikut kadar kemampuannya. Sayyidina Ali kata, orang tu kalau tak mampu nak tinggi-tinggi para jemaah, maka tak payah kita nak pergi terlalu tinggi sangat. Tak tahu tinggi sangat. Wallahu a'lam. Seterusnya para jemaah rahimakumullah, kita lihat Nabi SAW, walaupun Nabi ini cekal dan cekal hatinya, dan Nabi ini tetap juga bertekad untuk meneruskan dakwah, tapi tentunya setiap individu itu terkesan para jemaah, betul tak betul kan? Kalau satu dua orang saja cakap dekat kita dah terkesan, bayangkan kalau seluruh kampung, seluruh kota, di mana-mana saja kita pergi, semuanya menghina dan mencaci dan mencela dan sebagainya. Dulu dikenali sebagai Al-Amin, yang berkata benar, semua orang percaya. Sekarang ini orang kata, ada ghulam, ini budak Quraisy, jangan kamu dengar. Ini adalah majnun, ini adalah tukang syair, ini adalah sihir. Nabi SAW terkesan para jemaah. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang-orang yang wahai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya engkau ini adalah orang gila, dikatakan. Innaka lamajnun. Subhanallah. Ada yang kata ini budak Quraisy. Dalam ayat yang lain mereka berkata mereka ini mempersoalkan Nabi SAW punya credibility. Mereka katakan, tak ada ke orang lain Allah nak utus melainkan si anak yatim. Firman Allah dalam surah Al-Furqan, ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Dia katakan, ini apa ini? Ini utusan Allah. Dia jalan macam orang biasa, dia makan dekat pasar-pasar macam orang biasa, dia berhubungan dengan masyarakat macam orang biasa. Tak ada big deal, tak ada satu pengkhususan bagi orang ini. Firman Allah dalam surah Al-An'am, ma anzalallahu ala basharin min syai'. Allah tak turunkan apa-apa, ini semua dusta semata-mata. Seolah-olah dikatakan Nabi ini berkata dusta. Kemudian dalam sebuah ayat yang lain mereka katakan ini, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Kalau Allah turunkan Al-Quran, pastinya Allah turunkan daripada Al-Quran ini ke atas seorang lelaki yang hebat belaka. Daripada salah satu kota Madinah ataupun kota Mekah, orang yang ada jawatan. Bukanlah siapa ini, si anak yatim Muhammad ibn Abdullah. Yalah, kita kenal keluarga dia, tapi keluarga dia pun bukan keluarga yang bangsawan yang hebat-hebat belaka. Jadi tak ada orang lain ke? Hanya orang yang bernama Muhammad ibn Abdullah saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Mereka katakan macam itu. Adakah mereka yang membagi-bagikan? Adakah mereka yang mengagih-agihkan rahmat Tuhan? Ataupun aku yang mengagihkan? Allah yang mengagihkan. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana saja Allah ingin menjadikan risalahnya. Siapa saja Allah nak berikan risalah, siapa saja Allah nak berikan tanggungjawab dan amanah, maka Allah akan memilih. Allah pilih Sayyidina Rasul, Allah tak pilih orang lain. Kadang-kadang sebahagian orang Allah Subhanahu wa taala memilih. Allah memilih kita para jemaah untuk memakmurkan masjid pada pagi Ramadan. Sedangkan kalau ikut nafsu, kalau ikut keinginan hati kita, kita tidur dekat rumah saja kan waktu pagi buka, mungkin penat puasa, ataupun mungkin wallahu alam ada yang dah beli belum kuih raya kan, gelang pun nampak macam lengang saja, wallahu alam kan. Tapi Allah pilih daripada pelbagai orang, Allah Subhanahu wa taala pilih kita juga. Allah yang memilihkan siapa Allah nak beri rahmatnya, Allah yang memilihkan siapa yang Allah nak kurniakan dalam hatinya rasa cinta kepada masjid. Ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, siapa yang Allah kurniakan dalam hatinya rasa cinta kepada masjid, di mana saja dia pergi, dia ingatkan masjid, niatnya, fikirnya hanya nak memakmurkan rumah Allah. Itu perasaan dalam hati ini, bukan kita yang buat-buat, tapi kurniaan Allah. Sebab itu kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala para jemaah, sekiranya Allah dah pilih kita daripada golongan ahli yang memakmurkan rumah Allah. Ini hebat ni. Ini hebat, orang-orang yang hebat belaka. Di antara 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala kasih protection, kasih perlindungan esok di hari akhirat dekat padang mahsyar, di mana ketika itu matahari sejengkal dekat kepala para jemaah,
orang tidak berpakaian, semuanya cakap nafsi-nafsi, tapi 7 orang ini relax saja. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. 7 golongan ini dapat protection daripada Allah. Antaranya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki ataupun seorang wanita yang hatinya terpaut dengan rumah Allah. Ini masjid ini bukan hanya sekadar kapet, bukan hanya sekadar dinding, tapi ini rumah Allah. Kalau kita dah suka dekat masjid para jemaah, itu perasaan suka itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kita istiqamah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Quraisy ini mempersoalkan. Dia katakan ini yang dilantik menjadi utusan Allah adalah seorang yang bukan kaya raya. Orang yang tak ada pangkat. Ya betul, Nabi punya keluarga ini dihormati kan. Kita tahu Abdul Muttalib, atuk Nabi ini pemimpin Quraisy, tapi dia bukan jenis yang macam multi-millionaire jenis, mungkin bukannya pangkat Abu Jahal, bukannya pangkat Abu Lahab yang kaya raya, ataupun bukannya pangkat Bani Mahzum. Bani Mahzum yang mana semuanya kebanyakannya adalah peniaga. Tapi dia ni orang biasa saja. Dia kata waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaika malak fayakunu ma'ahu nadhira. Dia cakap au yulqa ilaihi kanzun. Cakaplah rasul ini, utusan ini yang mengaku menjadi utusan, dia jalan macam biasa saja dekat pasar-pasar. Sebenarnya kalau malaikat itu diturunkan ke atasnya, sepatutnya bersama beliau adalah satu harta karun yang begitu banyak, harta yang begitu banyak saja, dia jadi kaya raya. Tapi ini orang biasa saja. Jadi itu mereka menghina, penghinaan selepas penghinaan selepas penghinaan. Kemudian para jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahawa Sayyidina Rasul ini mula terkesan dengan apa yang Nabi SAW terima, dengan apa yang Nabi SAW hadapi, bahkan apa yang Nabi dengar. Quraisy ini baru berada pada tahap yang pertama para jemaah, mereka belum lagi menyakiti jasad, kerana dekat situ ada Abu Talib, mereka hormat kepada Abu Talib. Tapi mereka ini hanya mereka start dengan menghina Nabi SAW saja. Tapi Nabi mula terkesan. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 43, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Allah katakan apa yang mereka katakan kepada kamu ya Muhammad, sesungguhnya perkataan yang sama juga. Utusan-utusan sebelum kamu, para rasul sebelum kamu pun pernah menerima perkataan ataupun penghinaan sedemikian rupa. Jadi jangan kamu risau sangat, itu sikit lebih kurang maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman-Nya lagi, qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Subhanallah. Yang bermaksud sesungguhnya kami mengetahui ya Muhammad bahawa dada kamu ini menjadi sempit terhadap apa yang mereka katakan. Subhanallah. Bayangkan para jemaah tahap tu. Nabi SAW, macam mana Nabi SAW, perasaan yang Nabi SAW lalui ketika itu para jemaah. Nabi menempuhi kesukaran, betul tak betul? Semua kat kota Mekah tu menghina Nabi SAW. Dulunya terpuji, dulunya dihormati, disanjungi. Sekarang ini disebabkan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kebenaran, kemudian dihina. Maka Nabi rasa tertekan. Qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Kami mengetahui ya Muhammad, sesungguhnya jiwa kamu ni, hati kamu ni menjadi sempit kerana dengar apa yang mereka katakan. Kita perhatikan firman Allah yang seterusnya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Ini penting nih para jemaah. Maka teruskanlah memuji Tuhanmu dan jadilah di antara mereka yang sering bersujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan kepadamu. Kenapa saya cakap ini penting para jemaah? Kerana kadang-kala dalam kehidupan ini, kita ini bakal menerusi ataupun berhadapan dengan ujian kehidupan. Orang mungkin tak suka dengan kita, orang mungkin melontarkan fitnah, kita mungkin tertekan, pressured. Allah Subhanahu wa taala kasih tips dekat ayat ini. Allah kata apabila itu berlaku, Allah kata fasabbih bihamdi rabbik. Bila itu berlaku, Allah kata yang kamu kena buat apa? Bukan menyalahkan takdir. Bukan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan menyalahkan nasib, tapi fasabbih. Pujilah Allah, ucaplah subhanallah, alhamdulillah. Ucaplah Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala awal ketika seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi ketika kita rasa tertekan, terhina dan sebagainya. Kena puji Allah.
Kemudian yang kedua, jadilah di antara mereka yang sering bersujud, perbanyakkan solat. Kerana ketika itu hubungan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini kena jaga. Kena jaga, jangan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan solat. Jangan pergi ke kanan, ke kiri, jangan sibuk dengan sana, dengan sini. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak layan para jemaah. Itu last sekali. Subhanallah, tak boleh. Allah bukan yang last sekali, tapi Allah yang first sekali. Kita bayangkan perumpamaan ini, saya nak berikan kepada para jemaah. Kita kalau pergi dekat, katakanlah ada satu hamba Allah, dia pergi dekat kampung, dia ni haus para jemaah, haus. Ataupun kelaparan, tak ada makanan. Dia ketuk dekat pintu semua orang dekat kampung tu. Minta makanan. Tapi semua orang tak nak bagi. Kenapa? Kerana musim tu musim kemarau. Semua tak nak bagi. Buka pintu semua katakan tak ada. Mind your own business, nafsu nafsi. Keluarga aku saja tak cukup makanan nak beri kepada engkau. Tapi kat situ ada rumah raja. Ada rumah raja. Tapi dia tak nak ketuk rumah raja tu. Apa dia buat? Dia ketuk rumah orang lain. Rumah raja dia ketuk yang last. Bila semua rumah dah ketuk waktu malam dah kelaparan. Baru dia ketuk rumah raja. Dia katakan, wahai raja, ini aku lapar ni. Daripada pagi semua penduduk punya rumah ni aku dah ketuk dah. Tak ada yang berikan kepada aku makanan. Dan aku tahu kamu ini ada rezeki. Kamu ini raja. Dan kamu ini ada khazanah makanan banyak. Boleh tak kamu berikan kepada aku makanan? Apa agaknya raja akan jawab? Mungkin raja akan bantu. Tapi raja juga akan jawab. Kamu dah tahu tak ada orang dekat kampung ni yang mampu untuk memberikan kepada kamu makanan. Yang mampu untuk memberikan kepada kamu rezeki. Melainkan aku. Kenapa kamu ketuk aku yang terakhir? Subhanallah. Jangan kita jadikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian rupa. Bila semua ikhtiar, semua usaha dah gagal, doktor sana cakap tak boleh sembuh, ini cakap tak boleh sembuh, baru yang last bismillahirrahmanirrahim. Doa ya Allah kepada engkau. Tidak. Kita jadikan Allah Subhanahu Wa Taala yang first. Sebab tu Allah kata awal kena uji, fasabbih, pujilah Allah. Kemudian perbanyakkan sujud. Maknanya apa? Perbanyakkan salat. Kemudian Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan kepadamu. Apa maksud di sini? Sehingga datang keyakinan. Maknanya di sini adalah istiqamah. Istiqamah. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Keyakinan ada dua penafsiran. Ada ulama, kebanyakan ulama tafsir menafsirkannya sebagai kematian. Sebagai kematian. Kerana kematian itu adalah satu keyakinan para jemaah. Kematian itu adalah satu keyakinan. Sayyidina Ali kata, An-nasu niyam. Manusia semuanya tidur. Manusianya semua berada dalam keadaan tidur. Fa-idha matu intabahu. Apabila dia mati saja, ketika itu dia mula terjaga. Ini kata-kata hikmah yang luar biasa. Semua orang berada dalam keadaan lalai. Apabila dia mati, ketika itu semua akan nampak. Mata yang batin terbuka. Baru malaikat nampak. Baru nampak dosa pahala ini semua dosa aku buat. Ini semua pahala yang aku buat. Baru nampak syurga. Baru nampak neraka. Baru nampak azab kubur. Sebab itu Allah namakan kematian itu sebagai keyakinan. Jadi Allah kata apabila kamu dah selesai masalah kamu, jangan kamu pula berpaling kepada Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruskan dengan penyembahan kepada Allah, teruskan dengan peribadatan kepada Allah sehingga kamu meninggal dunia. Istiqamah itu penting. Jadi tiga tahap berhadapan dengan masalah kehidupan. Pertama, katakan yang baik, mengucap kepada Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dengan melalui ibadah salat. Yang ketiga, bila masalah dah selesai, istiqamah terus Allah kata sehingga ke akhir hayat. Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyindir sebahagian individu dalam Al-Quran yang mana dia hanya beribadah kepada Allah ketika senang saja. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, Allah cakap. Dia ni kalau sembah Allah apabila dia senang saja. Apabila dia berada dalam keadaan susah, dia berdoa kepada Allah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala dah beri penyelesaian, Allah kata inqalaba ala aqibai. Dia akan berpaling. Dia tak nak lagi sembah kepada Allah. Dia tidak beristiqamah. Khasirad dunya wal akhirah. Dia ni rugi di dunia dan dia rugi di akhirat. Allah kata na'udzu billahi min dzalik. Nah, Quraisy sekarang ini dah mula hina Nabi. Mereka mengesyaki Al-Quran. Mereka menghina Nabi SAW pun tak jalan juga.
dia naik lagi satu gear atas, dia naik lagi satu one notch ke atas. Apa dia buat para jemaah? Mereka menyakiti keluarga Nabi SAW. Ini dah go personal, kan? Dah go personal. Orang mungkin kalau hina kita, kita boleh terima. Tapi kalau once anak dah kena, isteri dah kena, keluarga dah kena, ni dah personal ni ustaz, ni jangan main-main kan. Kita kalau tengok bujang lapuk apa dia buat kan, dia letak ni kepala bapak kau, kepala. Kerana kalau dah main kepala bapak ni dah lain, dah personal dah. Hati-hati. Orang menghina keluarga Nabi SAW. Dia naik lagi satu level. Apa dia buat para jemaah? Antaranya, dikatakan ini, lihat Sayyidatina Khadijah, umur dah 50 lebih. Kemudian anak laki yang dilahir Qasim, sebab tu gelaran Nabi ini Abul Qasim. Abul Qasim. Nabi ada anak laki namanya Qasim, tapi Qasim ni meninggal dunia. Jadi orang Arab zaman dulu, untuk mereka merupakan suatu keaiban apabila tidak ada di antara keturunannya anak lelaki. Karena anak lelaki ini membawa nama keluarga. Anak perempuan setelah bernikah dia akan, kalau lahir cucu pun, cucu tu bawa nama keluarga sebelah laki lain, menantu kita. Jadi orang Arab ni dia rasa menjadi satu keaiban apabila seseorang lelaki ni dia tidak ada keturunan, tak ada zuriat lelaki. Islam datang, Islam membatalkan perkara ni. Islam kata there's no such thing as keaiban. Anak lelaki, anak perempuan itu sama. Bahkan lebih lagi, anak perempuan lebih afdal lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Nabi kata siapa yang ada 3 anak perempuan, dia jaga baik-baik, dia besarkan baik-baik. Ini 3 anak perempuan ni menjadi sebab dia masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, 3? Kalau ada 2, kerana sahabatnya ada 2. Nabi kata kalau 2 pun sama. Perawi hadis berkata, demi Allah, aku rasa kalau ada orang yang tanya, ya Rasul, kalau ada 1 macam mana? Nabi akan jawab juga, kalau 1 pun sama juga. Jadi tak ada keaiban para jemaah rahimakumullah. Bahkan anak perempuan kalau dijaga betul-betul, diberi pendidikan yang baik, kemudian dia menjadi ibu, dia menjadi guru, dan sebagainya. Subhanallah, luar biasa ganjaran si ayah dan si ibu. Tapi Quraisy ni mula menyakiti Nabi. Dia menyakiti Sayyidatina Khadijah. Dia kata Muhammad huwal abtar. Muhammad ini terputus nasabnya. Siapa yang cakap? Yang cakap ini Al-As ibn Wa'il. Siapa itu Al-As? Al-As para jemaah rahimakumullah adalah kita lihat muka surat 120, ini ada dekat situ, dekat bawah ni tentang Muhammad Abtar. Abtar ni terputus. Al-As ibn Wa'il adalah ayah kepada seorang sahabat, Amr ibn Al-As. Ini Amr ibn Al-As sahabat yang luar biasa lah, tapi ayahnya tak beriman. Al-As ibn Wa'il dia yang sebarkan cerita ni. Dia katakan Muhammad Al-Abtar. Muhammad ini terputus nasabnya. Masya Allah, dah mula pergi dekat keluarga. Dan Sayyidatina Khadijah rasa sedih para jemaah, rasa sedih, rasa tertekan, umurnya pun sudah meningkat. Jadi maknanya kemungkinan untuk Nabi mendapat zuriat itu sudah semakin zuriat lelaki lah semakin berkurangan. Anak Nabi semuanya adalah wanita belaka. Maka turun firman Allah Subhanahu Wa Taala apa para jemaah? Allah Subhanahu Wa Taala turunkan nikmat, dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menguji seseorang ini 24 jam sepanjang seminggu sampai langsung tak ada jalan keluar. Tak ada. Kadang-kala diberi sedikit nikmat, kadang-kala diberi sedikit huraian, kadang-kala diberi sedikit. Ada orang mungkin keluarga yang support, ada keluarga yang supportive. Walaupun nampak susah sangat hidupnya, tapi ada juga benda sedikit yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, nikmat yang Allah beri. Firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Ini kadang-kadang orang salah faham. Fa inna ma'a, sesungguhnya ma'a ni maknanya dengan. Sesungguhnya dengan kesusahan ada kesenangan. Dengan, bukan setelah. Setelah kesusahan ada kesenangan tu biasalah, itu kita tahu. Hidup ni macam roda kan, setelah susah nanti insya-Allah ada kesenangan. Tapi Allah kata dengan kesusahan ada kesenangan. Waktu kena uji itu pun kadang-kala ada huraian yang Allah berikan. Nampak semua pintu tertutup, tapi nanti ada satu tingkap yang Allah buka. Subhanallah. Nampak semua ahli keluarga macam tak percaya dekat kita, tapi nanti ada 1, 2 pakcik yang alhamdulillah boleh kita percaya. Itu dia kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji Nabi SAW, Allah uji isterinya, Allah uji ahli keluarganya, tapi Allah beri juga nikmat, Allah beri juga ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala beri juga kurniaan Allah, nikmat-nikmat biar tenang hati Nabi. Apa firman Allah? Inna a'tainakal kautsar, turun firman ni. Sesungguhnya kami berikan kepada kamu telaga Kautsar.
Dan Telaga Kautsar, ulama tafsir katakan dalam sebuah hadis yang lain apa? Dia adalah perigi yang Allah kurniakan bagi Nabi SAW. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Siapa yang minum seteguk para jemaah tidak akan haus sampai bila-bila. Nabi bersabda dalam hadis yang kedua, Nabi kata, sesungguhnya gayung-gayung, tahu gayung, nak minum air kan kena pakai gayung, kena pakai cawan. Cawan-cawan Telaga Kautsar, banyaknya para jemaah adalah seperti bintang-bintang di langit. Kat Singapura tak nampak bintang, kerana light pollution banyak sangat. Tapi siapa kalau pernah lihat dekat internet, ke nampak dekat buku astronomi para jemaah, buku tu kalau kita buka dekat tengah-tengah, kadang-kadang daripada hujung ke hujung sini, semua adalah bintang-bintang, cantik belaka kan. Nabi kata, gayung dekat Telaga Kautsar banyaknya adalah seperti itu. Adalah seperti bintang-bintang. Begitu banyak sangat. Nabi menanti dekat tepi Telaga Kautsar, esok menantikan umat Nabi SAW. Untuk Nabi SAW suapkan, untuk Nabi berikan minuman daripada tangan yang mulia. Subhanallah. Inna a'tainakal Kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada kamu Telaga Kautsar. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi SAW. Bayangkan para jemaah, bagaimana agaknya perasaan kita ketika itu. Dapat bertemu dengan Nabi SAW. Bahkan sebenarnya yang perlu untuk kita persoalkan adalah bagaimana Nabi SAW melihat kepada kita ketika itu. Subhanallah. Ini penting, ini persoalan yang penting para jemaah. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita meninggal dunia, bagaimana agaknya? Kita setiap individu tu lebih mengetahui kan diri masing-masing. Saya tak tahu, pak cik pun tak tahu saya. Saya lebih tahu tentang diri saya sendiri. Bagaimana agaknya para jemaah amalan kita? Adakah esok kita datang di hadapan Sayyidina Rasul, Nabi SAW akan katakan, subhanallah, kamu umat aku. Sini, Nabi akan peluk, Nabi SAW akan terima, Nabi akan suapkan, Nabi berikan kepada kita air daripada Telaga Kautsar. Bahkan dalam sebuah hadis, malaikat Nabi SAW bersabda, esok sebahagian daripada umat tatkala datang dekat Telaga Kautsar, malaikat akan tarik ke tepi. Subhanallah. Muhammad kata, Nabi berkata, ini adalah umat aku. Malaikat menjawab, engkau tidak mengetahui ya Muhammad apa yang mereka laksanakan setelah engkau meninggal dunia. Maka Nabi menjawab, suhkan, bu'dan, jauhlah. Bayangkan orang yang kita cinta para jemaah, dia katakan kepada kita jauh, jangan dekat sini. Subhanallah. Jadi sebab itu para jemaah, setiap umat dia perlu membuat muhasabah, perlu membuat perhitungan terhadap amalan masing-masing. Bagaimana apa yang Nabi katakan buat, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana tata tertib yang Nabi SAW ajarkan. Dan kita berusaha, usaha itu penting. Kita berusaha sedaya upaya untuk mengikuti Sayyidina Rasul. Untuk menjadi akhlak kita ini akhlak yang baik seperti akhlak Nabi SAW. Bagaimana Nabi melayan ahli keluarga, bagaimana Nabi, ini semua adalah penting bagi setiap individu mukmin kerana esok semua orang akan melalui perasaan itu. Semua orang akan melalui situasi itu berdiri di hadapan Sayyidina Rasul SAW dekat tepi Telaga Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Ini satu lagi hikmah. Allah kata, inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepada kamu Telaga Kautsar, fasalli. Maka laksanakanlah solat dan berkorbanlah. Para jemaah, ini panduan Al-Quran. Apabila Allah kata kami dah berikan kepada kamu satu pemberian, cara bersyukur itu apa? Fasalli, dengan laksanakan solat dan korban. Itu mukmin yang bersyukur. Semakin banyak Allah beri, semakin banyak pula yang dikeluarkan. Allah berikan alhamdulillah, semakin hebat dilaksanakan salat. Bukan semakin lalai kehidupannya. Wanhar, dan laksanakanlah pengorbanan. Ni ayat yang ketiga ni penting. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya sesiapa yang menghina kamu ya Muhammad, sesungguhnya sesiapa yang menghina kamu huwal abtar, dialah yang terputus. Ini janji Allah. Hati-hati ayat ini para jemaah. Ayat ini nampak ringkas, tapi ini ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa saja yang menghina Nabi, walaupun permulaannya daripada Al-As ibn Wa'il, beliau yang memulakan, tapi sampai ke hari kiamat, siapa saja yang menghina Nabi, dia yang akan terputus. Terputus
Ada dua penafsiran. Sama ada maksudnya terputus nasabnya, tapi menurut ulama tafsir, terputus. Orang pun tak ingat dia. Siapa sini ingat Al-As ibn Wa'il? Tak ada orang pun ingat. Zaman dulu mungkin ada orang yang menghina Nabi, dia melukis. Kita pun tak tahu siapa dia. Setelah 10 tahun pun kita dah tak tahu dia siapa. Itu janji Al-Quran. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang menghina Nabi, dia yang terputus. Jangan kamu risau. Jangan kamu ni nak terlalu sangat emosi. Allah punya janji, ancaman Allah, dia yang terputus nanti. Subhanallah. Jadi Al-As ibn Wa'il disebabkan beliau, sebahagian individu dekat kota Makkah mula menghina Nabi SAW. Para jemaah rahimakumullah, kerana saya katakan tadi, mereka dah mula nak go personal, pergi kepada keluarga Nabi. Abu Jahal pergi bertemu dengan dua anaknya, Utbah dan Utaibah. Dan dua anaknya, Utbah dan Utaibah ini, para jemaah, mereka dua merupakan ataupun telah bertunang dengan anak Nabi, Zainab binti Muhammad dan Ruqayyah binti Muhammad. Bertunang dengan dua anak Nabi. Bayangkan dua sekali anak dia Abu Jahal. Dia tunangkan dengan anak Nabi. Sayang ke tak sayang, suka ke tak suka para jemaah kan? Kita ni kalau sukakan kawan kita, kita cakap, apa kata saya tunangkan anak saya dengan anak awak. Kalau dah suka sangat lah kan? Geng, ini dua sekali anak dia. Dia tunangkan dengan anak Nabi. Dia suka ke tak suka, sayang ke tak? Luar biasa kan para jemaah, Utbah dan Utaibah. Tapi Abu Jahal pergi bertemu dengan anaknya. Dia katakan, wahai Utbah, wahai Utaibah, demi Allah, kepala ayah dengan kepala kamu ini haram. Makna kepala ayah, kepala kamu ini maknanya apa? Maknanya tidak ada perhubungan di antara kita. Kamu tak boleh tinggal dekat rumah ayah, harta ayah pun bukan harta kamu, dah tak ada lagi hubungan. Sampai kamu putuskan pertunangan dengan dua anak Muhammad. Subhanallah. Maka Utbah dan Utaibah pergi bertemu dengan Sayyidina Rasul. Dia putuskan perhubungan dengan dua anak Nabi SAW. Ini penghinaan yang kedua para jemaah. Luar biasa. Sayyidatina Khadijah berhadapan dengan ujian juga para jemaah kan. Orang menghina suaminya dia boleh sabar. Orang hina dirinya dia sabar. Sekarang ni orang hina anaknya pula. Anak pun terpalit. Sayyidatina Zainab setelah berapa ketika nanti dia bernikah dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidatina Ruqayyah tak ada orang bernikah dengan beliau lah ketika itu, tak ada bernikah. Kemudian setelah Sayyidatina Zainab meninggal dunia, Sayyidina Uthman bernikah dengan Ruqayyah. Sebab tu Sayyidina Uthman punya gelaran adalah Sayyidina Uthman Zinnurain. Uthman yang memiliki dua cahaya. Kenapa dua cahaya? Kerana dia salah satunya sahabat yang bernikah dengan dua anak Nabi, Zainab dengan Ruqayyah. Uthman Zinnurain. Uthman yang ada dua cahaya. Ini cerita saya nak ceritakan. Nanti kita akan belajar insya-Allah sirah dekat zaman tabi'in. Ni setelah sahabat, setelah zaman tabi'in, ada perbezaan pendapat tentang Uthman, tentang Sayyidina Uthman. Dia berbicara, Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, dia dengar kisah ni. Dia dengar ada orang dekat kampung dia, dekat kota Baghdad, dekat kota Iraq, menghina Sayyidina Uthman. Dia katakan ini Uthman ini tak betul dia punya akidah. Uthman ini na'uzubillah, Uthman ini kafir dia katakan. Maka Imam Abu Hanifah panggil orang tersebut. Imam Abu Hanifah katakan, ya fulan, aku nak sampaikan kepada engkau satu cerita. Ada satu pinangan ini. Pinangan, saya tahu kamu ada anak bujang, ini ada pinangan. Apa pinangannya? Ini ada satu, aku tahu kamu ini ada anak perempuan, anak dara belum bernikah, ada orang nak masuk Minang. Anak kepada kawan aku ini baik, dia kaya raya, dia itu, dia ini, dia sebut kebaikan, semua kebaikan. Melainkan dia ada satu saja sifat buruk. Orang tu berkata, wahai imam, apa sifat buruk dia? Orang ni tak beriman, dia tak beriman. Maka hamba Allah tu mengamuk. Dia katakan, wahai imam, kamu nak anak aku bernikah dengan seorang yang bukan Islam, macam mana? Maka Imam Abu Hanifah menjawab, nah kamu ya fulan, macam mana otak kamu boleh terima bahawa Nabi SAW menikahkan dua anaknya dengan seorang yang tidak beriman, dengan Sayyidina Uthman yang tidak beriman? Kamu yang cakap kan? Ini dia Masya Allah. Jadi Sayyidina Uthman punya kelebihan para jemaah luar biasa. Dan Utbah dengan Utaibah bercerai ataupun memutuskan pertunangan dengan Nabi SAW. Para jemaah rahimakumullah, setelah mereka menghina keluarga Nabi SAW, mereka menghina Nabi SAW. Ada satu ketika
Nabi SAW ini mengajak Abu Jahal kepada Islam. Dan Nabi, walaupun Nabi tahu Abu Jahal ni tidak terima, tapi itu macam saya katakan, dakwah ni maknanya apa? Kita ini bismillahirrahmanirrahim dan kita sampaikan yang kebenaran. Nabi bertemu dengan Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berkata, ya Muhammad, sesungguhnya kamu ingin sangat aku ini mengucap asyhadu, aku ini mengucap di sisi Tuhan kamu bahawa engkau telah menyampaikan risalah. Maka Nabi kata, ya benar, aku ingin. Maka Abu Jahal menjawab, ya Muhammad, demi Allah tidak. Demi Allah tidak, aku tak akan mengucap kerana aku tahu bahawa engkau ini penipu. A'lamu annaka kadzab, aku tahu bahawa engkau ini penipu. Maka Nabi sedih para jemaah, Nabi sedih dan Nabi pusing, Nabi pergi dekat tempat lain. Ketika itu Abu Jahal berkata dengan kawan-kawan dia dekat tepi, subhanallah, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahawa dia ini benar. Inni la'alamu annahu sadiq, aku tahu bahawa dia ini benar, dia jujur orang dia. Tapi antara keluarga aku dengan keluarga dia seperti dua kuda yang berlumba, dia kata. Seperti dua kuda yang berlumba. Keluarga dia kalau beri minuman kepada jemaah haji, keluarga aku kasih makanan. Keluarga dia buat itu, keluarga aku buat ini. Kemudian apabila dua-dua ni sudah setanding, dua-dua kuda dah setanding, sekarang ini keluarga dia, Bani Hashim berkata, ada seorang Nabi, minnan Nabi. Ada seorang Nabi yang datang. Macam mana aku nak hasilkan seorang Nabi? Maka demi Allah, sampai bila-bila aku tak akan terima dakwah beliau. Aku takkan terima beliau. Sebab itu dia Abu Jahal, para jemaah rahimakumullah, beliau tidak terima Nabi bukan kerana dia mendustakan Nabi, tidak. Dia percaya kepada Nabi. Tapi kerana kemaslahatan pribadi. Jangan kita jadi orang macam ini para jemaah. Kerana yang hak itu tetap yang hak. Walaupun ada kena-mengena dengan kemaslahatan pribadi kita. Kita tahu benda tu yang hak para jemaah. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Ini yang Sayyidina Rasul suka. Dan tidak sepatutnya kita dapat. Kita tahu benda yang hak. Maka apa kita buat para jemaah? Kita kembalikan yang hak. Walaupun kena mengena dengan kemaslahatan pribadi kita. Ini penting kita belajar. Jangan kita jadi seperti Abu Jahal. Kerana kemaslahatan pribadi, kerana ingin terus menjadi ketua, kerana ingin mungkin dia punya bisnes terus berjaya, dia boleh kontrol kota Mekah, maka yang hak itu dia ketepikan. Na'udzubillah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qad na'lamu innahu la yakhzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Yang bermaksud sesungguhnya kami mengetahui bahawa engkau merasakan sedih ya Muhammad terhadap apa yang mereka perkatakan. Fa innahum la yukadzibunak. Mereka tak mendustakan kamu, Allah cakap. Mereka bukannya tak percayakan kamu. Walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi orang-orang yang zalim sebenarnya terhadap ayat-ayat kami dia berpaling. Ini Allah kasih. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan. Mereka percaya kepada kamu. Mereka bukan mendustakan kamu, tapi kerana mereka ini zalim. Dia nampak itu ayat Allah, tapi dia berpaling. Walaupun dia tahu itu adalah satu kebenaran. Para jemaah rahimakumullah, sekarang ini tahap yang ketiga. Yang pertama, mereka mengesyaki Al-Quran. Kemudian mereka menghina Nabi. Ya, tahap yang kedua, dia go personal. Dia pergi kepada keluarga Nabi SAW. Sekarang ini kita pergi kepada tahap yang ketiga, permusuhan secara direct. Mereka mula mengasari secara fizikal Sayyidina Rasul SAW. Dia tingkatkan lagi permusuhan dia para jemaah rahimakumullah. Dia start dengan siapa dulu? Dia tak mula dengan Nabi dulu, tapi dia mula dengan para sahabat dulu. Para sahabat yang muda-muda, para sahabat yang tak ada jawatan, yang lemah belaka mungkin, yang fakir miskin, pembantu rumah, yang hamba sahaya. Ini siapa yang ada dekat bawah ni, ini yang kena teruk para jemaah. Ini yang kena teruk. Quraisy buat kesepakatan, wahai Quraisy, kamu lihat siapa antara rumah kamu yang telah menerima Muhammad. Maka kamu paksa dia, kamu dera dia kalau perlu, kamu kurung dia. Kalau anak-anak kamu kurung dia. Sayyidina Uthman kita lihat para jemaah pada muka surat berapa ni? Pada muka surat 125 tentang nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang telah melalui kesukaran. Sayyidina Uthman ibn Affan telah didera. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah telah didera.
Kemudian ada sebahagian sahabat, nanti kita akan pelajari, saya tak akan go through ataupun tidak akan menjelaskan setiap satu kisah, tapi kita akan pelajari secara umum nama-nama para sahabat yang telah melalui ujian serta berhadapan dengan derita hanya kerana mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Hanya kerana mereka ingin menunaikan salat, hanya kerana mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Subhanallah. Islam ini para jemaah amat bernilai. Islam yang ada dekat dalam hati kita ini amat bernilai. Kita ini dengan tenang menunaikan salat kan, tak ada orang yang menghalang kita. Kita ini dengan tenang boleh menunaikan ibadah, boleh pergi kas ta'lim, boleh baca Al-Quran, semua dengan senang. Para sahabat melalui ujian, Nabi SAW melalui ujian yang luar biasa. Subhanallah. Tapi mereka tetap juga tekad, tetap juga teguh dan tidak pernah goyah. Itu yang perlu untuk kita pelajari. Bagi setiap orang itu ujian masing-masing para jemaah. Ujian Allah bagi para sahabat sedemikian rupa, ujian Allah bagi kita pun sama juga. Dengan keadaan tenang macam gini, tapi tetap juga mungkin sebahagian orang tak tahu solat. Ini macam mana besok nak di hadapan Allah? Kamu ini bukannya berhadapan dengan kesukaran seperti para sahabat. Tak ada orang yang menghalang kamu. Kelas ta'lim, ceramah pun masjid, semuanya makmur. Kenapa tak tahu salat? Kenapa tak tahu baca Al-Quran? Kenapa itu dan kenapa ini? Jadi setiap ujian itu berbeza para jemaah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah berfirman, dalam kebaikan dan dalam keburukan itu ada ujian. Ujian para sahabat sedemikian rupa, ujian kita juga Allah Subhanahu wa taala berikan juga para jemaah rahimakumullah. Para jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Ini ayat yang ingin saya kongsikan. Tapi kadang-kala Allah Subhanahu wa taala ini ingin menguji. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ini menyangka kami akan membiarkan mereka macam gitu saja sedangkan mereka tidak diuji? Allah kata mustahil tidak. Pasti ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala tujuannya apa para jemaah? Untuk melihat siapa yang benar keislamannya, siapa yang benar imannya dan siapa yang goyah. Siapa yang tidak betul jujurnya, siapa yang tidak betul keimanannya. Itu maksud ujian Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan kami telah menguji umat-umat terdahulu, fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, supaya kami mengetahui, mengenali siapa yang jujur dan siapa yang berkata dusta. Jadi itu tujuan ujian Allah. Seorang mukmin apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata hanya yang baik saja para jemaah. Dia berkata hanya yang baik saja. Dia tidak menyalahkan takdir, tidak menyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan nikmat, alhamdulillah. Allah kurniakan ujian, alhamdulillah. Itu dia seorang mukmin. Dan bagaimana dia berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berlaku terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sebagai contoh, saya nak bawa contoh di sini Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad para jemaah, beliau ini telah didera, bayangkan didera, kemudian ditusuk dengan besi yang panas, kemudian jasadnya telah ditarik dekat atas batu bara api, sehingga bara api itu terpadam disebabkan lemak-lemak dengan darah yang terkeluar daripada jasad Khabbab ibn al-Arad. Subhanallah. Semuanya kerana apa para jemaah? Kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka goyah ke tak goyah, tak pernah berpaling. Mereka tidak pernah berpaling, tak pernah mereka hanya perlu untuk katakan aku tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Nabi. Tapi tidak pernah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain berpaling walau macam mana hebat sekalipun ujian. Itu maksud iman. Iman memberikan kepada kita ini kekuatan para jemaah. Iman memberikan kepada kita ini kekuatan. Sebab itu penting untuk seorang mukmin selalu dia cek dia punya iman. Para sahabat buat macam itu. Dia katakan ta'ala nu'minu sa'atan. Mari kita beriman seketika. Beriman seketika maknanya apa? Kita berbicara tentang iman seketika. Berbicara tentang Allah, tentang Rasulullah ini. Ikut-ikut kelas ta'lim, ikut dengar ceramah. Ini maksudnya kita memperbaharui kita punya keimanan. Kita lihat, saya nak bawa contoh dan ni yang terakhir. Tentang keluarga Yasir para jemaah. Saya rasa ada dekat muka surat. Muka surat 125 dekat last kali itu tentang keluarga Yasir. Keluarga Yasir ini mereka merupakan keluarga yang tidak kaya lah, fakir miskin. Ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah, namanya Sumayyah. Kemudian para jemaah rahimakumullah,
anaknya namanya Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir. Ibunya dulu merupakan hamba, tapi telah dibebaskan. Tapi itulah orang punya mentality kan. Dia ni bekas hamba. Walaupun dah bebas, tapi tetap sekali-sekala akan dipanggil, tetap juga dipandang hina dan dipandang rendah lah. Jadi apabila Quraisy dengar ini ada Yasir, keluarga Yasir semuanya, ayah, ibu dengan anak dah beriman, mari kita panggil. Ini keluarga ni kita boleh bully. Dia tak ada support system yang kukuh. Dia ni hanya sekadar bekas hamba saja, no big deal, fakir miskin. Maka mereka menghirit Yasir, menghirit isterinya, menghirit anaknya keluar daripada kota Mekah sampai dekat sebuah tempat, lalu didera para jemaah rahimakumullah, dijemurkan para jemaah dekat padang pasir, kemudian diikat tangan. Ketika Nabi SAW melalui dekat tepi tempat itu, Nabi nampak Yasir, Nabi nampak Sumayyah yang diikat tangan, diikat kakinya, berjemuran dekat padang pasir. Ammar, anaknya diletak dekat atas badannya batu panas para jemaah rahimakumullah. Nabi nampak, Nabi kata Isbiru ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kamu adalah syurga. Subhanallah. Ini para sahabat luar biasa para jemaah. Apabila dia dengar janji syurga, untuk mereka dah cukup dah. Dah cukup. Tapi kadang-kadang sebahagian orang, untuk dia tak cukup. Syurga saja, pahala saja. Kenapa Allah tak berikan kepada saya something seolah-olah ada macam customer service para jemaah. Hubungan dia dengan Allah dan seolah-olah macam dia berhubungan dengan, kalau dia berbicara, dia call customer service. Kerana kita ini hidup dekat zaman, apa saja kita nak dapat, kita dapat. Betul tak betul? Kita nak order apa pakai online saja kan. Kita nak order Amazon ke, nak order benda ke dekat China ke, dekat mana-mana negara. 3 hari dapat. Kalau lambat sampai, apa kita buat? Kita komplain. Kerana itu hubungan di antara customer relation kan, customer service, the customer is always right. Kita order makanan, makanan sampai dekat kita, makanan kita tak sesuai, kita komplain. Kita ni hidup dekat zaman yang dengan instant kita boleh dapat. Semuanya instant. Ilmu pun kalau boleh kita nak instant, subhanallah. Kalau boleh, saya ni nak belajar Ustaz, tapi saya tak nak datang. Ustaz yang Zoom dengan saya sekarang ni, senang betul. Jadi semuanya instant. Sehingga kadang-kadang terpahat dekat minda ini, itu juga ke hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah buat baik, kenapa Allah tak balas kebaikan? Seolah-olah dah macam customer service punya relation. Subhanallah. Syurga saja, pahala saja tak nampak. Tak boleh ke Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi saya urusan saya? Ni saya dah solat ni, tak pernah tinggal 30 hari Ramadan, 30 solat fardu ataupun setiap hari solat fardu tak pernah tinggal. 30 Ramadan semua puasa. Kenapa pula setelah Ramadan kena buang kerja? Ini Allah dah, saya tak nak lagi lah ibadah kepada Allah. Subhanallah. Para sahabat hanya dapat janji syurga, untuk mereka cukup ya Rasul. Syurga tu dah lebih dah. Fa inna maw'idakumul jannah. Maka Yasir meninggal. Kerana Yasir ni umurnya dah 80 lebih tahun. Dia kena dera macam itu, dia tak tahan, dia meninggal dunia. Sumayyah, Abu Jahal pergi kepada Sumayyah, dia katakan, wahai Sumayyah, kamu ini kufurlah. Kamu ini sekarang ini keluar daripada agama Muhammad. Sumayyah kata, demi Allah tidak, aku tetap juga beriman kepada Nabi, aku tak akan keluar daripada agama Muhammad. Maka beliau telah ditusuk dengan tombak para jemaah, lalu meninggal dunia. Abu Jahal pun dah penat para jemaah. Dia pergi kepada Ammar, dia katakan, wahai Ammar, aku tak suruh engkau keluar. Aku cuba cakap satu, sekarang ini engkau hina saja Muhammad dah cukup. Engkau hina saja Muhammad, aku lepaskan. Kerana dia pun dah pressure pada ini, keluarga ni degil betul. Bapak tak nak dengar, mak tak nak dengar. Maka dia cuba lain sikit strategi. Dia kata, aku tak suruh kau keluar, hanya hina saja cukup. Maka Ammar dah tak tahan. Bayangkan para jemaah, tangan dah kena ikat, kemudian kena hempap dengan batu. Maka dia hina Nabi SAW. Dia hina Nabi SAW. Maka Abu Jahal lepaskan dia. Dan Abu Jahal rasa puas. Kerana dia pun nak jaga kan para jemaah. Dia punya nama kan. Quraisy semua tengok apa dia buat. Ni Abu Jahal, kau buat apa ni semua ni, tak berjaya lah. 3 orang meninggal dunia. Tapi Abu Jahal kata, ni at least satu ni aku dapat ni. Maka dia nak jaga dia punya nama. Maka Ammar menangis pergi kepada Nabi. Nabi kata, ya Rasul. Ammar berkata, ya Rasul, sesungguhnya aku ini mengucapkan azkuruka bisu. Aku ucapkan benda yang tidak baik terhadap engkau ya Rasul. Abu Jahal memaksa aku dan aku menghina kamu ya Rasul.
Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak mengapa siapa yang dipaksa, melainkan sesiapa yang dipaksa sedangkan hatinya dipenuhi dengan keimanan. Maka Nabi bila sampaikan benda ni kepada Ammar, Nabi katakan, wahai Ammar, kalau Abu Jahal ulang balik buat benda ni dan dia suruh kau hina aku, maka kau hina, tak apa. Kerana yang mengetahui niat dekat hati itu siapa para jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah para jemaah, kelas pada minggu hadapan bukanlah satu kelas yang mudah kerana kita akan berpindah kepada Quraisy dah mula naik lagi satu tahap. Dia sakiti Nabi secara lisan tak jalan, dia dera para sahabat pun tekad juga, kuat juga. Sekarang ini mereka mula menyakiti jasad Nabi SAW. Nah, ini penting ni. Minggu depan kita nak belajar apa yang berlaku. Kemudian para jemaah, minggu depan juga ada satu pengajaran penting tentang seorang musyrik. Yang mana beliau ini sebenarnya dah sedia nak terima Nabi, tapi disebabkan salah pilih kawan. Ini bagi yang muda-muda yang dengar saya mungkin secara online ni, tentang pilihan kawan itu penting. Nanti insya-Allah kita akan belajar pada minggu hadapan tentang kisah ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu saja dapat saya sampaikan para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majlis ini dengan membaca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siapa yang berhajat untuk bayarkan zakat fitrah, bolehlah ke dalam pejabat. Kami buka daripada jam 10 sampai jam 4 petang. Harap maklum. Terima kasih.